Assalamualaikum semua, semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di rumah masing-masing. Dan juga semoga kita semua dapat meneruskan lagi pelajaran kita di saat-saat sebelum final exam yang akan berlangsung tak lama lagi. Okey, setelah tertangguh hari itu, saya akan sambung balik, continue on topic 9. The last chapter for PAD 320 dan juga the last lecture for us, for me and for you, as a student of local government. Okay, ada rezeki lagi kita akan berjumpa lah lagi di lain masa, di lain rancangan. Okay, current issues in local government. Learning outcomes. At the end of this lecture, students should be able to number one, understand what is local governance. Local governance, bukan local government ni, local governance. Urus tadbir tempatan. Local government satu dan satu lagi adalah local governance. Maksudnya macam mana local governance urus tadbir local government itu berlaku. Number two, highlight the principles of good governance dan akan melihat apakah prinsip-prinsip bagi good governance. Good governance ni maksudnya adalah urus tadbir yang baik. Number 3, explain urbanization and its challenges. Proses perbandaran, urbanization. Kalau kita tengok, contohnya kita ambil Kuala Lumpur lah. After independence, sampailah sekarang jauh perbezaannya. Kota Baru, daripada tahun 80s, 80-an, 90s, dan juga 2000 dan juga sekarang dah 2020 banyak perbezaan yang berlaku juga. Define, number 4, define sustainable development. Apakah sustainable development? And the last one, highlight any other issues arising from sustainable development. Okay, example like local agenda 21. Inilah local agenda 21 ini yang biasa disebut, tapi kalau you belum belajar, you akan belajar. Number 2, healthy. And the last one is safe cities. Okay, contents. First, we will look at definition of local governance, principles of good governance, urbanization, and its challenges. Sama juga macam tadi lah. Okay, definition of local governance. What is governance? First, we look at what is governance. Governance is simply the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Dia adalah satu proses tadbir urus, ataupun urus tadbir, di mana decision akan dibuat sama ada decisions are implemented or not, sama ada sesuatu benda itu dilaksanakan ataupun tidak. Contohnya hari itu macam pengambil alihan tanah Kampung Baru di Kuala Lumpur. So, sama ada benda itu jadi ataupun tidak. Itu pun dikira sebagai urus tadbir, ataupun tadbir urus. Local governance, okay, tambah local kat depan. Local governance is the implementation of good governance at the local level. So, local governance bermaksud urus tadbir bagi local government. It involves the local government institution as the main player, okay, LG as the main player, as well as the role played by the local community and private sector. Bukan hanya local government yang terlibat, but also local community, masyarakat setempat, dan juga private sector. Sebab itulah pengambil alihan Kampung Baru itu banyak krisis. Kerana ada yang bersetuju, ada masyarakat local community yang tak bersetuju, terutama penduduk di situlah. Okay. Private sector of course lah, pemaju-pemaju mereka memang nak lah untuk keuntungan. Itu saya bagi contoh saja. Banyak lagi contoh-contoh lain. Okay. World Bank defines governance as the exercise of political authority and the use of institutional resources to manage society's problem and affairs. Satu amalan daripada pihak pemerintah politik, penggunaan institutional resources, sumber-sumber institusi yang ada to manage, untuk menguruskan society's problem and affairs, uruskan masyarakat lah.
Governance is a term which is larger than the term government. Governance ini dia lebih meluas berbanding dengan kerajaan itu sendiri. Sebab ada government yang tidak mengamalkan good governance. Ada government yang mengamalkan good governance. Sebab itu dia lebih luas. And it includes the civil society and other institutions such as the private sector. Siapa civil society kita dah belajar kan? Masa dalam PAD 104. So, civil society melibatkan semua sekali. Masyarakat, NGO, business sector, private sector. Okay, these are principles of good governance. Number 1, participation. Okay, dia ada satu-satu huraian kat sini. So, saya baca secara sepitala dulu. Participation. Number 2, consensus oriented. Number 3, accountable. Number 4, transparent. Number 5, responsive. Number 6, effective and efficient. Number 7, equitable. Number 8, inclusive and follows the rule of law. Okay, saya akan pergi satu-satu. These principles assure among others that corruption is minimized. Kenapa nak mengamalkan good governance ni? Salah satunya kerana untuk mengelakkan corruption. Salah satulah. Sebab banyak prinsip-prinsip dia yang menentang corruption. The views of minorities are taken into account. Contohnya participation. Ada yang suara-suara masyarakat yang minoriti yang sedikit pun didengar berdasarkan prinsip good governance. Kerana ada prinsip participation. It is also responsive to the present and the future needs. Dan dia juga memenuhi kehendak semasa dan juga akan datang. Okey, kita pergi yang pertama, participation. So, participation ini definition dia ada banyak lah. Okay, defines Langton 1978 defines public participation as citizen involvement in making service delivery and management decision. So, participation ni kita boleh simpulkan sebagai participation of citizen, in government decision making, especially at local government level lah. Okay, itu number 1. How can participation be successfully implemented? Macam mana nak pastikan participation, prinsip yang pertama ini dapat dilaksanakan dengan baik? Hewlett and Webler 1999 derived 7 normative principles for effective consultation processes. Okay, number 1 nak pastikan dia berjaya adalah access to the process. Pastikan rakyat boleh terlibat, boleh tahu maklumat, boleh akses apa keputusan, apa perancangan yang government nak buat. Local government lah maksud kita kat sini. Number 2, power to influence the process and outcomes. Mempunyai kuasa untuk mempengaruhi dan juga mempengaruhi lah untuk didengar dalam proses dan juga outcome dalam decision yang dibuat oleh kerajaan itu. Kalau tak boleh, no power to influence, maka dia tak akan jadi participation. Access to information, saya dah bagi tahu tadi kan, dia kena ada access, boleh tahu maklumat. Kalau tak tahu maklumat nak mempengaruhi macam mana kan. Structural characteristics to promote constructive interaction, kena ada structure. Sama ada melalui e-participation online ataupun participation secara terbuka, buat town hall, jumpa pelanggan, jumpa rakyat dan sebagainya. Facilitation of constructive personal behaviours, example promoting openness and honesty. Kena ada sokongan. Facility kena ada. Online ke, secara terbuka ke, dewan ke, buat perjumpaan ke. Kalau tak buat, macam mana nak participate? Takkan kita nak pergi seorang-seorang ketuk pintu office, tolong dengar cakap saya, tak ada orang nak dengar. Adequate analysis, kena ada hari tertentu lah dia buat town hall ke. Adequate analysis, process trials to empirically verify facts. Kena ada analysis process. Enabling social conditions necessary for future processes. Okay, social conditions yang enable macam mana? Resolving conflict, building better relationships, promoting a sense of place. Ini semua kena ada usaha daripada local government lah. Untuk mewujudkan 7 normative principles ini, barulah rakyat boleh participate. Okay, number 2, consensus oriented. Okay,
Apa yang dimaksudkan dengan consensus oriented? Ya, consensus oriented ni kalau secara mudahnya adalah kesepakatan ataupun suara muafakat. To reach a broad consensus on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved. A broad and long-term perspective on what is needed for sustainable human development and how to achieve the goals of such development. So, consensus ni kena ada. Kalau tak sepakat, maka keputusan itu tak boleh abroad and ada. Okay? Boleh Yang kedua adalah consensus. Saya tak nak panjangkan sangatlah sebab benda ni boleh hurai sendirilah. Accountable. Accountable semua tahulah. Ada accountability. Accountable to the public and to their institutional stakeholders. Siapa stakeholders? Semua sekali lah. Masyarakat, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan sebagainya. Transparent. Transparency means that decision taken and their enforcement are done in manner that follow rules and regulation. Itu satu. Yang kedua adalah transparent ni telus. Telus maksudnya tak ada keputusan yang dibuat dalam keadaan yang rakyat ragu-ragu dan tidak tahu. Teluslah telus. Transparent ni telus. Maknanya rakyat sampai maklumat. Ya? Responsif. Kena responsif. Kalau tak responsif, maka sesebuah local government itu tidak mengamalkan good governance lah. Orang email tak reply, orang report tak balas, orang hantar borang tak proses. Itu tidak responsif. Effective and efficient. Effective and efficient ni secara mudahnya ialah, saya rasa you all dah fahamkan. Effective ni berkesan, efficient ni cekap. Okay, do the things right dan juga do the right thing. Senang. Pegang dua prinsipal ini untuk efektif dan efisien, maka selesailah masalah. Katakan you do the things right. Buat sesuatu benda itu dengan betul. Buat sesuatu benda, urusan itu dengan betul. Settle masalah. Yang kedua, do the right thing. Buat benda yang betul. Satu kena pilih benda yang betul lu nak buat tu. Yang kedua, buat benda itu betul-betul. Okay, macam UPP. Equitable and inclusiveness. Yang ini, equitable and inclusiveness ini adalah satu benda yang kita panggil apa? Benda yang agak tinggi untuk dicapai. Maksudnya, kita bagi hak secara saksama, adil. Dan yang kedua adalah inclusiveness, maksudnya tak ada orang yang terkecuali. Kalau eksklusif, contoh butik eksklusif, contoh tudung eksklusif, hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh pakai. Sebab mahal ke, sebab special ke, limited edition. Tapi kalau inklusif, bukan eksklusif, inklusif maksudnya semua include, semua boleh masuk, semua boleh join. Tak ada siapa yang terkecuali. Okay, so adil lah. Number 8 adalah rule of law. Rule of law ni kena ikut undang-undang lah. Buat apa-apa pun kena ikut undang-undang. Human right kena jaga, agama kena jaga, bangsa kena jaga, sensitivity kaum kena jaga, minorities kena jaga, hak asasi kena jaga, semua kena jaga. Okay, urbanization and its challenges. Kita dah nak pergi kepada urbanization. Kalau untuk level master memang ada urbanization ni ataupun urban management ni, saya ingat dulu masa saya sambung master dulu, memang ada satu subjek khas untuk urban management. Maknanya kita akan belajar tentang proses perbandaran ni jadi satu subjek. Tapi ni kita masukkan sebagai untuk diploma, masukkan sebagai satu part of LG saja. Okey, proses perbandaran menarik ya sebenarnya. Kalau you belajar urbanization ataupun urban management ini, you akan belajar macam mana perkembangan bandar itu. Bandar ni bukan city saja, dia ada lagi besar, megalopolis, metropolis. Dia ada megalopolis, gabungan beberapa buah bandaraya membentuk megalopolis. You akan belajar semua term-term tu, belajarlah nanti. Okey, apakah cabaran dia urbanization? Urbanization is increasing in both developed and developing countries. Ya, proses perbandaran berlaku sama ada negara membangun dan juga di negara maju. Kalau negara dah maju, bandar-bandar yang membangun ni dia akan maju. Macam Jepun lah kalau kita tengok. Ya, Jepun dia membentuk terlalu banyak bandar-bandar besar. Contohnya di
Osaka, di Tokyo contohnya lah. Okay. Begitu juga dengan China. China, Shanghai, Shenzhen, Beijing, itu semua contoh-contoh bandar-bandar besar lah. Effects of urbanization, apakah kesan dia? Kita ingat, bila bandar itu besar ataupun di sesebuah bandar, proses perbandaran berlaku, kemajuan berlaku, jangan lupa akan ada problem. Okay, example, unemployment. Ada orang yang unemployed, pengangguran. Orang yang menganggur. Kenapa? Kita tengok sekarang ni COVID-19. Pilot pun kena buang. Pilot tu bawa kapal terbang tu. Tak ada cerita yang bawa Grab, bawa Uber ni, bawa taksi ni. Yang bawa kapal terbang pun kena buang. Sebab tak ada orang nak naik baru ni masa COVID-19. Sekarang dah okey sikit. Pramugari kena buang. Sebab tak bekerja. Kapal terbang tak terbang. Hari tu sampai 98 ataupun 96% AirAsia punya flight tak ada. Tak bergerak, tak beroperasi. Hanya penerbangan penting saja beroperasi. Penerbangan untuk menyelamatkan orang dan sebagainya daripada luar negara dan sebagainya. Itu saja. Yang lain tak ada. Jadi yang commercial flight cancel semua. So pramugara, pilot pun tak ada kerja. Usahakan kita ni yang yang bawa motor, bawa kereta je. Bawa kapal terbang pun tidak diperlukan. Sedangkan bawa kapal terbang tu satu kepakaran lah kalau kira tak. Okay. Siap ada pilot yang jadi GrabFood punya penghantar. Jadi penghantar GrabFood pun ada. Sebab dah tak ada kerja, kena buang. Poverty, kemiskinan. Inadequate, poor sanitation, soal kebersihan. Urban slums, setinggan. And environmental degradation. Dan juga kemusnahan alam sekitar, pencemaran, pollution dan sebagainya. Hijau-hijau pokok ditebang dan sebagainya untuk buat kondo dan sebagainya di lereng bukit. Berlaku tanah runtuh. Urbanization led towards modernization, economic growth and development. Ini positif dia lah. Tapi yang negatif tadi tu, effect. Okay. Definition of urbanization. The shift from a rural to urban society. Perubahan daripada kawasan luar bandar kepada kawasan bandar. Proses perbandaran. And involve an increase in the number of people. Of course, bila berlaku proses perbandaran, masyarakat akan bertambah. Untuk datang bekerja, untuk datang membeli, untuk datang shopping, untuk datang tinggal di situ. Orang suka duduk di kawasan bandar. Sebab dekat luar bandar, ada harimau, ada gajah, ada makhluk halus. Tapi kalau dekat bandar, itu semua tak ada. Yang ada dalam TV National Geographic saja. National Geographic saja. So tengok dekat TV saja. Tapi kalau dalam luar bandar boring lah, bosan . In urban areas during a particular year. Tu ramai berpindah ke bandar. Tapi yang pertama adalah untuk bekerja lah. Okay. Cuba kita tengok. Less developed countries. Negara yang mundur, kurang membangun. A lot of migration from rural areas to urban areas. Negara-negara yang mundur, banyak yang daripada luar bandar pergi ke kawasan bandar. Sebab apa? Sebab luar bandar dia betul-betul luar bandar. Kemudahan masih kurang dan sebagainya. Okay, apakah factors influencing urbanization? Dia ada dua. Satu, push factor, faktor yang menolak. Satu lagi adalah pull factor. Siapa yang menolak? Menolak adalah kawasan kampung, luar bandar. Dia menolak pergi ke bandar. Dan faktor yang menarik tertarik kau memang debum. Faktor yang menarik adalah bandar. Dia tarik, come, mari ke bandar. Dia tunjuk yang indah-indah, lampu neon, lampu litlap. Kat kampung tak ada. Kat kampung pukul 8 saya ingat dulu. Saya pernah lah pergi ke Felda di Serting, dekat Negeri Sembilan. Saya sempadan dengan Pahang lah, dekat dengan Bahau. You tahu tak? Pukul 8 malam. Saya slow sikit. Pukul 8 malam. Semua kedai dah tutup. Seram. Sebab apa? Sebab perut lapar. Nak keluar memang tak ada kedai. Daripada kawasan tempat tinggal tu, tempat tinggal orang dekat Felda tu, nak keluar, nak pergi ke kedai dekat Pekan. Dekat Pekan je buka. Tu pun sampai pukul 10 je. Lebih kurang 10 kilometer.
Jauh. Dan kawasan melalui kawasan yang gelap. So memang menakutkan. Itu antara salah satu faktor orang tak nak duduk lah dekat luar bandar. Okey, apakah rural push factor? Faktor yang menolak daripada luar bandar ini antaranya poverty. Jika duduk dekat kampung tak ada peluang pekerjaan yang banyak. Less work opportunities. Kemiskinan. Limited education opportunities. Tak ada universiti. Kadang-kadang sekolah menengah pun tak ada. Hanya ada sekolah rendah. Fewer medical facilities. Tak ada hospital yang besar-besar. Tak ada hospital swasta. Okey. Apakah pula urban pull factor? Faktor yang menarik daripada bandar. Possibilities lawan dia lah. Possibilities of job. Ada peluang pekerjaan banyak. Better education. Ada universiti. Tapi UiTM macam pelik sikit dok. UiTM macam duduk luar bandar. Okey. Better medical. Tak semua lah. Kebanyakan universiti, kebanyakan duduk dekat bandar macam UM, UKM, UPM tu dekat KL lah. Tapi ada juga yang luar bandar macam UUM. UiTM Jengka, UiTM Macang, UiTM Alor Gajah pun kira macam luar bandar sikit lah. Sebab Melaka ni kecil je. Saya pernah mengajar sana kan. So, UiTM Alor Gajah tu macam tersorok sikit. Bila buka city campus, barulah bandar. Okay, better medical. Banyak hospital swasta, hospital besar, sebagainya dekat bandar. Availability and affordability of housing. Rumah-rumah boleh pilih dekat bandar. You nak rumah yang 1 juta ke, 2 juta ke, berjuta-juta ke, terpulang. You nak duduk kondo, ada dekat bandar. Kampung mana ada kondo? Banglo ada lah kat kampung. Tapi kalau you nak duduk jenis yang chill, relax. Bro, you nak duduk dekat apartment, kondo, tak ada lah dekat kampung. Cari apa bro kat kampung bro? Tak ada. Kat kampung rumah banglo ada lah. Rumah banglo, rumah teres ada lah kat kampung kan, luar bandar. Tapi kalau you nak style, nak lepak, Starbucks sebagainya, tak ada bro. Okay. Challenges due to urbanization. Okay, bro, sis, faham There is a need for the provision of more services in urban areas such as housing and sanitary and health services. Kutip-kutip sampah dan sebagainya. Lebih tu mesti dibantah lah. Di kampung biasa orang bakar sampah. Lepas tu ada apa? Urban transport. Dari sudut public transport dan sebagainya. LRT, MRT, bus, taxi, Uber, Grab. Uber ada lagi ke? Tak ada lah. Grab food, food panda. Semua ada dekat bandar je. Kat kampung tak ada. Kat kampung lapar, kau start motor, kau start lah basikal, kayuh pergi beli sendiri. 10 km macam saya cerita tadi. Okey. Tapi ada jugalah bila dah tak mampu nak duduk rumah dekat bandar, dia nak kerja duduk kat bandar, nak style-style duduk dah minum Starbucks. Tapi gaji tak cukup duduk kat bandar. So apa berlaku? Duduklah rumah setinggan, duduklah rumah-rumah yang crowded, yang setinggan, rumah-rumah haram. Okay, other challenges faced by local authorities. There is a need for the provision of more services in urban area. Orang bandar, dia punya kehendak lebih tinggi lah. Dia nak kutip sampah ikut jadual. Dia nak facilities yang lengkap, internet. Dia nak macam-macam. So, pihak kerajaan lebih mencabarlah untuk di kawasan bandar. Lagi satu, orang yang educated dan juga golongan yang bekerja ramai duduk dekat bandar. So, mereka nak semua fasiliti yang mereka kehendaki dengan lengkap. Okey, urban poverty, kemiskinan bandar. Ini memang wujud sebab dekat bandar, living cost dia tinggi. Baru ni saya ada tengok HGTV. You tahu kan? HGTV. You tak tahu pun tak apalah. Dia rancangan pasal rumah lah. Ya, rumah, dekor dan sebagainya. Memang saya kalau tak jadi lecturer, saya minat buat benda tu sebenarnya. Okey. HGTV ni dia tunjuk satu dekat Hong Kong. Rumah flat kecil saja. Bukan rumah flat lah, macam apartment studio room. Studio room ni kalau kita masuk-masuk terus dapur, bilik air dan katil. Dia tak ada bilik. Ruang tamu pun situ, bilik pun situ. Bukan bilik lah, ruang tamu pun situ, katil pun situ. Maknanya tak sesuai untuk terima tetamu dan sebagainya lah. Duduk seorang boleh lah. Okey. Di Hong Kong sungguh ni. Okey, bukan Hong Kong Pasir Mas. Ketupat ni, Hong Kong lah. Di Hong Kong, untuk sewa saja satu studio room yang kawasan dia duduk tu lah. Sebab Hong Kong dia limited apartment dan sebagainya. Mahal lah, living cost dia terlalu tinggi. You tahu berapa sewa sebulan? Sewa dia lebih kurang 2,000 USD
Sewa bilik saja, studio. Yang mana masuk-masuk dapur tu, katil, sewa dia $2,000. Tukar kepada ringgit Malaysia 8,000. So, you bayangkan sendirilah. Nak kerja apa supaya dapat sewa rumah duduk? Kalau tak mampu sewa rumah, jawab dia jadi homeless lah. So, jangan kata-kata nak pergi Hong Kong lah. Silat-silat you duduk sini tak? You duduk sini, you boleh pakai kereta, you rasa stable. Pergi sana, jadi homeless je kita ni. Saya pun jadi homeless kalau pergi Hong Kong. Boleh? Boleh faham Okey. Dah sewa rumah saja 8,000. Nak makan nasi lemuk, nak makan nasi kabu ke apa, nak beli dengan apa pula. Bayar 8,000 rumah saja. Oh parah. Rumah pun masuk-masuk jumpa katil tu. Masuk pun situ, katil pun situ. Okey. Relevance of function. Function tu kena relevant. Bab kawasan bandar. Kena ada semua sekali lengkap. Pollution of environment, ini biasa berlaku lah. Pollution, asap kenderaan, pencemaran. Buat pasar malam pun kotor habis dah. Pasar kau, ramai orang duduk. Maka pollution tu lebih tinggi lah. Berlaku. Explosion of information system development. Ini teknologi lah. Sebab kawasan bandar sekarang ni dah ada 5G dah. Dulu 4G, 5G. Lepas tu Wan Ahmad Tirmizi. Okay. Human resource development. HR. Banyak. Banyak kerja, pengurusan pekerjaan, HR apa semua. Kena complete lah. Expectation of taxpayers. Orang bandar dia bayar cukai. Lagi tinggi income, lagi tinggi cukai bayar. Lagi tinggi demand dia. Dia nak banyak lah. Changes in working culture. Kerja dekat bandar kena turun awal. Kerja dekat kampung, tak ada traffic jam. Cikgu contohnya, luar bandar, kawasan luar bandar, kampung lah. Kalau kita kata tak. Sekolah, katakan sekolah hanya dalam 5 km. 5 minit boleh sampai. Tapi cuba duduk kat bandar. 5 km je sekolah. Silap-silap setengah jam, 45 minit baru sampai. Sebab jam, traffic light lagi. Tahu, naik kereta terbang tak siap-siap. Generating financial sources. Ini pun masalah jugalah. Sebab bila duduk dekat bandar, income, high living cost, income kurang. Income banyak tapi banyak habis lah. Bayar tu, bayar kos tu, internet, bayar elektrik dan sebagainya. So nak generate income tu agak mencabar lah. Tapi kalau kena jual nasi lemak boleh kaya duduk kat bandar. Corporate leadership. Ini orang corporate lah. Sebab dekat bandar banyak corporate lah. Okay, next kita berubah kepada topik yang lain pula, iaitu sustainable development. Chapter sama, tapi dia campur ujung ni topik-topik yang lebih level tinggi lah ni. Saya cakap tu terang, chapter 9 ni level dia lebih tinggi, level degree dan master lah. Tapi you akan belajar detail masa degree dan master. Sustainable development, apakah maksud? What does it mean by sustainable development? Okay, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Apa yang kena ada dalam sustainable development? Sustainable development ni in BM pembangunan mapan. Maksudnya pembangunan yang berterusan dan baik. Apa yang terlibat adalah number 1, ekonomi, pembangunan dari sudut ekonomi. Yang kedua, environment kena jaga. Dan yang ketiga adalah society. Dan ini semua terangkum, kompleks ini terangkum. Tiga-tiga ni kena jaga, barulah masuk dalam sustainable development. Example, saya ambil contoh Putrajaya. Putrajaya, di situlah pejabat kerajaan, di situ pun ada shopping kompleks. Di situ juga ada alamanda, di situ juga ada kemudahan internet, di situ juga ada public transport, di situ juga ada masjid, agama, society untuk social society. Di situ ada padang permainan, di situ ada tasik, di situ ada restoran. Contoh bandar yang baik adalah Putrajaya lah. Ambil contoh. Bandar pun ada, bisnes pun ada, society punya kehendak, social punya kehendak ada, agama, masjid ada, taman tasik ada, permainan pun ada, environment pun jaga, pun ada taman-taman untuk pokok-pokok, taman tasik dan sebagainya. Untuk riadah semua ada. Okey, ini sustainable development, boleh bacalah kat sini ya. Dia jaga 3, iaitu social, masyarakat, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah environment.
Kalau tak ada tiga-tiga ni, dia tak jadi sustainable development. Okey, apakah issues arising from sustainable development? Okey. Local Agenda 21. Okey, Local Agenda 21 ni selalu sebut. Tapi apa benda? Bagi yang belum belajar lah, yang dah buat assignment, tahulah. Local Agenda 21 is a program for the civil society, private sectors and the local authority to work, untuk bekerja sama. Plan and manage their environment together towards sustainable development. Okey, Local Agenda 21 ni berlaku dekat satu summit ataupun persidangan negara-negara di Rio de Janeiro, Brazil. Dia berlaku lama dah. Dah berlaku lama dah. Tahun 90-an. Jadi kenapa boleh ni boleh carilah, boleh Google. Ada senarai Local Agenda ni, ada dalam bentuk PDF, boleh download. Cuma saya nak cerita dulu. Dia berlaku pada satu summit yang berlaku sebelum tu memang banyak sekali dah. UN buat summit ni. Tetapi yang kali ni special untuk environment. So dan dia buat untuk local government juga dan semua negara, termasuklah Malaysia lah. Banyak negara yang join ni, termasuklah Malaysia. Di Brazil ingat Rio de Janeiro. Okay, 3 main actors or partners collaborating for Local Agenda 21 and sustainable development are: number 1, private sector kena bekerjasama. Itu pihak swasta, bisnes ke, syarikat-syarikat ke, kilang-kilang. Local authority, of course lah, local government. Civil society, masyarakat, NGO, pengguna, media, wartawan dan sebagainya. Okey. Maknanya semua pihak kena terlibat. Barulah jadi. Okey, apakah benefits local agenda ni? Malaysia pun terima sebab dia banyak benefit. Number 1, cooperation between local authority, community and private sector. Kerjasama untuk apa? Salah satunya jaga alam sekitar. Jaga pembangunan yang sustainable. Jaga kebersihan. Jaga keselamatan bandar. Local authorities can promote the good governance concept melalui local agenda juga. Create a convenient living environment. Kenapa convenient? Comfortable. Kerana bandar bersih, selamat dan juga harmonik. Kita ni kalau duduk dekat bandar yang tak selamat, kita berasa risau nak keluar malam tau. Nak keluar malam nak lepak dengan member pun takut. Takut balik-balik nanti arwah dah. Jadi pocong nak balik. Nampak toing. Sebabnya mati, keluar-keluar sekejap mati. Kena rompok lah. Macam-macam lah. Rompak, ragut. Semua ar lah. Semua yang boleh buat daripada ar tu. Semua sekali berlaku. Dekat Malaysia ni bahaya juga tak? Tapi kalau bandar tu selamat, selama ada polis meronda, ada CCTV, ada pondok polis, ada masyarakat yang prihatin, bandar pun terang, lampu cerah, tak ada laluan bawah tanah. Dekat barat pun dia sama juga. Dekat barat kalau ada, dia kan ada train bawah tanah tu, dia ada tunnel, ada terowong bawah tanah. Situ bahaya, situ orang biasa kena pau. Kalau you tengah turun tunnel tu, nak gunakan katakan train bawah tanah tu, tiba-tiba ada, dekat barat ni saya cerita, ada orang tunggu dekat tunnel, dekat lorong tu, mati. Lari kat ni tak boleh, lari sana tak boleh. Dia pau dia level tinggi sikit lah. Underground. Okay, sustainable development issues at local stage can be studied and tackled together. Kalau sama-sama bekerjasama lah. Opportunity for community and private sectors to join together in development process. Boleh join. Private sector boleh invest. Community boleh bantu dan sebagainya lah. Okay, ini contoh yang berlaku dekat Malaysia lah, dekat Miri. Okay, pilot project was started in February 2000 and ended in February 2002. Contohnya apa yang buat? Formation of partnership, community-based issues analysis, action plan, implementation, monitoring, evaluation, feedback. Yang ni boleh tengok case study lah dekat Miri. Sebenarnya LA21 ini ataupun Local Agenda 21 ni dah buat semua. Seremban buat. Semua buat lah. Kota Baru buat. Semua buat. Cuma ikut kapasiti masing-masing lah. Okay, Healthy Cities Project. Healthy City ni maksudnya bandar yang sihat. Characteristics of Healthy Cities Project: commitment to health. Bandar yang sihat. Macam kita tengok sekarang ni, bukan lepas lagi lah, COVID-19 masih lagi ada. So kita kena beringat.
Perasan tak orang pergi kedai, orang pakai mask. Itu orang panggil self-consciousness, kesedaran sendiri. Self-awareness. Kalau kita sendiri tak nak pakai mask, apatah lagi orang lain. Kita tak ajar. Kita sendiri tak nak jaga diri kita. Sebab tu apa moto dia, kita jaga kita. Nak agakkan orang lain nak bagi mask, kita dah. Kita yang pakai masknya. Dulu masa kecil minat sangat mask rider. Sekarang ni kita pakai mask. Bila orang suruh pakai mask tak nak pula, panas, rimah. Padahal kesihatan diri kita, keselamatan. Political decision making, intersectoral action, community participation, innovation, healthy and public policy. Kita tengok sekarang ni semua jaga kesihatan lah. Yang tak jaga tu, yang tak patuh tu, itu bermasalah. Walaupun PKP dah sampai peringkat pemulihan, tapi kena beringat, pakai mask. Safety cities, bandar selamat. Yang ni dari sudut keselamatan pula. Tadi kesihatan tak? Ministry of Housing and Local Government has taken the initiative of safe and sustainable living environment. MHLG have put in place safe city guidelines for all local authorities. The Safe City initiative covers 4 areas such as follows. Cities free from distraction of to properties and life, like crime, theft and robbery. Bandar selamat daripada kecurian, ragut dan sebagainya. Cities free from distraction and vandalism. Selamat daripada vandalism. Ada ni perangai manusia yang vandalism ni, yang buat jenayah, iaitu merosakkan tempat-tempat awam, public toilet, public bus stop dan sebagainya. Cities free from social and moral problem. Terhindar daripada masalah sosial, dadah, masalah punk, masalah black metal dan sebagainya. Sebab ni masalah juga. Tu sama lah apa benda tu. Pondan tu apa benda? LGBT. Cities free from accident inside and outside of building. Keselamatan dekat bangunan-bangunan. Sebab itulah bomba penyelamat dia masuk dalam bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Sebab kalau apa-apa berlaku, bomba juga, lift rosak ke, kebakaran ke, berlaku something wrong ke apa, bomba yang akan pergi menyelamat, bukan polis ya. Safe City Implementation Cycle. Study of existing system. Dia akan tengok dulu sistem yang ada. Dia akan kenal pasti gap, iaitu apa kekurangan. Dia akan membangunkan effective strategy. Dia laksanakan. Lepas tu dia monitor. Lepas tu dia akan audit, review. Kalau elok, teruskan. Kalau tak elok, buat sistem yang baru. Baikilah. Ini dekat India lah. Dia ada polis. Dia ada ronda. Ini contoh ni. Dia akan monitor melalui CCTV. Ini memang betul Sehari tu saya tengok cerita Tamil tau. Sedap cerita dia. Dia ada satu syarikat ataupun satu agensi lah bawah kerajaan. Tapi mungkin dia swastakan lah. Ataupun bawah kerajaan. Dia cerita ni, saya tengok ni. Dia monitor jenayah. Dan bila dia dapat tahu jenayah, dia tap tu. Telefon dia tap lagi. Telefon dia dengar kita bercakap. Ingat bercakap kan. Jangan duk gurau-gurau. Nah, makanya cakap dengan member, aku tem. Kat hari tak boleh takak kita. Walaupun kita gurau. Aku bunuh, aku tem. Aku tag tu. Pup siapa dia mari lalu. Baik dia tahu kan nombor telefon kita. Okey, tengok. Dia ada 17,000 CCTV, 3,000 dah dipasang, 2,000 lagi dalam proses. Contohlah. Dia boleh tengok dan dia boleh bagi tahu polis. Dia bukan polis. Dia satu agensi saja untuk spy. Dan dia akan bagi tahu dekat sebab India ni IT the best, number 1 lah in the world. Boleh katakan India ni dia IT nombor 1 Nampak je India, tapi dia punya IT advance daripada kita. Dia boleh hack lah kita kata tak. Dia akan tengok kalau apa-apa something berlaku, dia akan bagi tahu dekat polis. Polis akan terus pergi cegah jenayah. Ini Malaysia lah. Pasang lampu cerah, kena cerah. Kita ada safety mirror untuk simpang-simpang. Separation of pedestrian walkway from motorized lane. Laluan pejalan kaki, laluan sekarang ni basikal tu. Orang duk minat basikal. CCTV, ni polis untuk monitor dan juga safety alarm ni. Kalau dekat shopping complex, you pergi dekat IOI Mall dekat Putrajaya tu, dekat parking dia memang ada button, panic button tu warna merah untuk tekan dekat parking kalau you rasa yang mencurigakan. Kalau you rasa ada orang follow you, tak kira lah you lelaki ke perempuan memang untuk perempuan, tapi kalau you lelaki pun, kalau you rasa you terancam ada orang follow you, you boleh tekan.
Ya. Perempuan lah terutama. Tapi kalau you lelaki pun kalau rasa terancam, apa salahnya? Tapi jangan main tekan-tekan. Ni laluan pejalan kaki supaya selamat. Tidak sini. Terutama budak-budak lah sekolah. Ada jejantas dan sebagainya. Ini top 10 safest cities in the world. 2008 lampu sangat dah ni. Kalau you perasan semua dekat negara-negara Scandinavian. Itu dekat negara-negara Sweden, Denmark, Norway. Negara-negara yang aman lah. Ya. Tapi New Zealand ni tak boleh dah. New Zealand hari tu yang bunuh orang Islam 40 orang tu. Dekat Christchurch hari tu. Ni tak lama dah ni. Okey, ini contohnya reducing crime dalam GTP lah. Government Transformation Program pada zaman Datuk Najib. Ini contoh-contoh. You boleh baca. Okey, habis Kalau you ada soalan ni boleh tanya saya. Boleh PM saya sementara menunggu final exam. Saya cadangkan you lihat lah. Dekat electronic question paper dah, EQPS tu, sistem tu, boleh tengok yang soalan lepas. Walaupun kita tak ada periksa secara manual, kita periksa secara online, tapi soalan-soalan dia lebih kurang je. Tengok soalan lepas, dengar nasihat saya, tengok soalan lepas, dengar. Okey, kalau ada sebarang masalah boleh contact saya melalui WhatsApp dan juga Telegram ataupun PM saya lah. Okey, thank you. Dan saya harap you all semua study dan jangan lupa assignment tu buat individual ke grup ke buat. Ya. Cuba cek balik lah individual ataupun grup tu. Saya pun dah bercampur banyak subjek. Okey, boleh? Okey, pastikan siap dan video untuk presentation tu jangan lupa hantar. Ya, hantar paling lewat minggu ke 13 ataupun 14. Jangan lewat sangat sebab markah nak masuk. Okey, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.